Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf sebab terlambat. Sekarang ni ada masalah teknikal. So, sekejap ya. Sekarang ni kami dari grup 8 dan saya Amira Iliana sebagai moderator dan juga Kursiah Ahmad Sani sebagai moderator kita pada malam ini. Jadi, Kursiah, awak boleh teruskan dengan sebagai moderator ataupun tidak? Dengar tak suara? Dengar. Jelas. Okay, minta maaf sangat memang sebab masalah teknikal. Satu kawasan memang tak dapat dielakkan. Minta maaf sangat-sangat atas lambat. Jadi sebelum tu, tanpa membuang masa lagi, saya minta maaf atas mewakil kepada kumpulan saya. Minta maaf atas masalah yang tak dapat dielakkan ni. Baiklah. Untuk yang kepada baru saja join live kami, terima kasih dan selamat datang saya ucapkan kepada semua. Terima kasih sangat-sangat. Dan sebelum tu, sebelum saya lanjutkan dengan live kita seterusnya, adalah lebih baik untuk saudari Amira Iliana terlebih dahulu memberitahu apakah objektif dan tujuan live kita pada malam ini. Silakan. Okey, nama saya Amira Iliana dan saya sebagai moderator. Okey, untuk pengetahuan Tuan Termizi dan juga penonton yang lain, Isulam ini adalah untuk memberi pendedahan kepada masyarakat tentang konsep wasiat wajibah dan juga bagaimana wasiat ini dilaksanakan di Malaysia. Dan kami dari grup 8 dan tajuk yang akan dibincangkan bersama speaker kita pada malam ini ialah tentang insights into wasiat wajibah for Muslims. Bermakna apakah itu konsep wasiat wajibah yang diguna pakai pada Muslims, dan tanpa melengah masa, mari kita teruskan bersama sesi forum kita pada malam ini dan Saudari Kursiah akan memulakan sesi forum kita. So silakan Saudari Kursiah jika anda sudah bersedialah. Okey, baiklah. Jelas ya? Jelas. Maaf. Okay. Baiklah, saya pasti ya ramai yang tertanya-tanya tentang tajuk kita wasiat wajibah itu sendiri. Jadi sebelum kita teruskan dengan persoalan kita yang pertama, saya ingin terlebih dahulu perkenalkan sedikit latar belakang berkaitan dengan speaker kita pada malam ini. Okey. Nama diberi Tuan Ahmad Termizi Abdullah. Beliau merupakan an advocate and solicitor and Sharia counsel which specialize in Islamic law of inheritance, conveyancing practice and general civil litigation. Dan untuk pengetahuan umum juga, beliau sangat aktif dalam memberikan penerangan berkaitan dengan pengurusan wasiat dari segi orang Islam. Dan beliau juga telah menulis lebih daripada 20 naskah buku berkaitan dengan pengurusan harta pusaka. Dan salah satu daripada buku yang beliau tulis ialah berjudul Waris Patah Titi. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan waris patah titi tu? Saya yakin ramai yang sangat tertanya-tanya apakah yang dimaksudkan dengan waris patah titi. Jadi baiklah, untuk pengetahuan Tuan Termizi terlebih dahulu, wasiat wajibah ini mungkin agak sedikit jarang kita dengar. Kerana untuk pengetahuan Tuan sendiri, sebelum kami adakan live ini, kami menjalankan sedikit kajian melalui online survey berkaitan untuk mengetahui berkaitan pengetahuan orang ramai berkaitan dengan wasiat wajibah, dan peratusan yang menunjukkan wasiat wajibah itu yang diketahui orang ramai adalah sedikit rendah ya. Jadi dengan adanya live kita pada malam ini, diharap agar para penonton semua dapat mendapatkan sedikit ilmu dan juga input daripada Tuan Termizi. Jadi mungkin Tuan Termizi dapat terangkan apakah yang dimaksudkan dengan wasiat wajibah dan syarat-syaratnya. Silakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik student kita. Saya sebenarnya tak kenal pun. Maknanya tidak ada special arrangement yang saya kenal ataupun maknanya satu kejutan juga kepada saya apabila saya dijemput oleh
kita panggil apa, law school. Law school maknanya saya dah masuk law school ni. Gementar ni. Kalau saya bercakap dekat luar, saya bercakap dengan orang ramai yang tak tahu undang-undang, saya boleh banyak, bukan kelentong lah, saya boleh goreng lah. Sekarang ni bila di hadapan apa adik-adik law ni, saya kena berhati-hati lah sikit kot. Ataupun bukan apa, maknanya student apa dia punya atau kita panggil apa, pemikiran dia untuk belajar tu, dia lebih cepat ataupun lebih mudah tangkap sebenarnya. Pengalaman saya berkongsi dengan student sebelum ini pun, mereka mana live mereka itu dengan pelajaran apa semua, jadi soalan-soalan pun adalah orang kata agak matang lah. So untuk wasiat wajibah ni memang diakui bahawasanya terma wasiat wajibah adalah satu terma yang agak kurang dikenali kerana di kalangan kita wasiat itu bukanlah wajib. Wasiat itu memanglah bukan wajib. Kenapa pula adanya timbul wasiat wajibah, sedangkan wasiat pada asalnya adalah mandubah, pada asalnya adalah sunat. Jadi apabila saya berkongsi perkara-perkara ni pun, saya mendapat feedback daripada rakan saya supaya kita popularkan ataupun kita masyhurkan ataupun kita suhurkan istilah-istilah yang lebih Melayu. Maka wasiat wajibah yang lebih relevan berkait dengan istilah kemelayuannya adalah berkait dengan waris patah titi. Jadi saya decide untuk glamourkan perkataan waris patah titi, sebab kalau kita tak faham waris patah titi, kita juga tidak akan faham tentang konsep wasiat wajibah. Wasiat wajibah ni mudahnya ialah satu wasiat yang diwajibkan oleh kerajaan tentang adanya wasiat itu. Maknanya seolah-olahnya seorang datuk ataupun nenek itu terlupa untuk membuat wasiat kepada cucu, maka kerajaan datang campur tangan, maka kerajaan mewajibkan adanya wasiat itu daripada datuk atau nenek kepada cucu yang dianggap mungkin malang tadi. Jadi wasiat itu menjadi wajib dengan sebab adanya peruntukan perundangan yang mewajibkan wujudnya wasiat sebagai backup, seolah-olahnya bagi datuk yang terlupa untuk mewujudkan wasiat kepada cucunya. Jadi untuk faham wasiat wajibah ni, kita kena faham struktur faraid dulu, supaya cucu tu kita kena faham bukan semua cucu itu terpatah titinya. Bukan semua cucu terpatah titi. Dalam contoh yang saya bawa ataupun contoh yang saya tulis dalam buku saya, maknanya Adam meninggal pada tahun 2017. Kalau boleh pancah, bolehlah pancah slide tu. Adam meninggal pada tahun 2017, meninggalkan anaknya Idris. Jadi ini contoh yang simple lah. Apabila Adam meninggal, dia meninggalkan Idris. Adam ni mungkin apa kita kata kita kata orang muda lah, dia belum lagi adanya harta yang banyak. Maka Idris tu adalah anak yatim, dan Idris tu dijaga oleh datuknya Saleh. Kemudian setahun selepas itu Saleh pula meninggal dunia. Maka harta Saleh itu tidak dapat kepada Idris kerana Saleh ada seorang lagi anak, iaitu adik ataupun adik-beradik kepada Adam, nama Ibrahim. Maka dari segi faraid, Ibrahim menghabiskan harta Saleh. Maka Idris telah pun terputus titinya dengan Saleh kerana ayahnya Adam meninggal lebih awal sebelum Saleh. Itu struktur. Saya sengaja letakkan nama lelaki kat sini supaya senang. Maknanya harta Saleh semua dapat kat Ibrahim. Tetapi sekiranya bukan Ibrahim kat situ, sekiranya nama Fatimah, maka Idris belum lagi patah titinya. Sebab kalau Saleh mati, Fatimah dapat 1/2, maka baki 1/2 dapat kepada Idris. Idris dalam kes tersebut dia panggil cucu waris ganti, bukan cucu patah titi. Jadi
kena faham antara mana cucu yang terpatah titinya ataupun cucu yang menjadi waris ganti ataupun satu lagi cucu yang menjadi waris zawil arham. Jadi bahasa mudahnya ialah wasiat wajibah ini hanya adalah untuk melindungi cucu-cucu yang terputus titi dia dengan datuk tadi. Sebab apabila cucu ini tidak mendapat harta daripada datuk disebabkan ayah ataupun mak dia meninggal lebih awal, maka kebajikan anak yatim ini dibimbangi tidak terjaga. Maka kerajaan mengandaikan bahawasanya datuk tadi terlupa untuk membuat wasiat kepada cucunya, jadi kerajaan campur tangan. Seolah-olah macam itulah bahasa kasar dia, maknanya law change society, bukan society change law ni law change society. Maknanya kerajaan campur tangan mewajibkan adanya wasiat wajibah yang setengah-setengah tu kita panggil sebagai wasiat qanuniyah. Kalau yang belajar yang Arab, dia kadang-kadang bila kita sebut wasiat qanuniyah dia lebih faham. Tapi ni UUM tak apalah. UUM maknanya wasiat yang diwajibkan oleh kerajaan tentang adanya wasiat tersebut. So dia punya syarat-syaratnya ialah yang pertamanya apabila cucu tu memang betul-betul patah titi lah, mana cucu itu adalah bukan waris faraid yang menerima harta pusaka daripada atuk. Kalaulah cucu itu menerima harta pusaka daripada datuk, maka wasiat wajibah tidak terpakai kepada cucu tersebut. Wasiat wajibah ni di antara datuk dengan cucu. Dia bukan ayah kepada anak. Dia datuk kepada cucu ataupun lebih ekstrem datuk kepada cicit, kepada ciak-ciok ataupun moyang kepada tak tahulah bahasa Melayu apa pula tu, maknanya kita kata datuk kepada cucu dan waris ke bawah. Dia ada skip kat situ bapa ataupun ibu, itulah titi yang patah. Macam tu. So kalaulah cucu itu mendapat hak faraid sebagai waris ganti, maka wasiat wajibah tidak terpakai. Dan sekiranya ada wasiat, memang datuk ni dia seorang yang concern, dia tengok program ni, dia kata dia buat wasiat lah kat cucu dia, tak payah guna wasiat wajibah. So maka adanya wasiat ikhtiariah, kita panggil wasiat yang dibuat oleh datuk itu sendiri semasa hidupnya, maka wasiat ikhtiariah itu terpakai. Wasiat wajibah ini dia hanya akan datang untuk top up sekiranya wasiat itu berkurangan daripada nilai yang diberi oleh peruntukan undang, maka cucu boleh pohon untuk dicukupkan bahagian yang terkurang, ataupun kalau wasiat itu terlebih, maka peruntukan tentang wasiat wajibah itu mengkehendaki bahawasanya wasiat ikhtiariah yang terlebih daripada 1/3 adalah mendapat izin daripada waris-waris faraid yang lain. Saya rasa itu dia punya konsep dan syarat-syarat pelaksanaan wasiat wajibah. Dari sudut hukumnya memanglah dia tidak ada nas daripada faraid sebab dia dikira tidak berhak di sudut faraid, tetapi ulama yang menyokong ataupun berijtihad supaya wasiat wajibah ni diadakan adalah berdasarkan kepada kita kata masalih mursalah ataupun siasah syariah, kerana kerajaan boleh campur tangan bagi maslahat rakyat. Tetapi ada juga ulama-ulama yang sebenarnya menolak. Sebenarnya ada ulama yang menolak, yang dikata kalau dah faraid tak dapat, kira tak dapat ajalah, kenapa nak memandai-mandai lebih daripada Tuhan, contohnya lah. So saya tak nak raiskan sangat isu polemik ataupun hujahan antara yang menyokong dengan yang tidak menyokong. Kerana kalau kita lihat sekarang pun, ataupun kita boleh bincang lepas ni, kita boleh lihat macam mana negeri mana yang ada, negeri mana yang tak ada dan sebagainya lah. Tapi memang dari sudut akademik adanya polemik di situ, ada yang menyokong, ada yang tidak menyokong. Tetapi saya memang style menyokong lah benda baru. Bukan menyokong benda baru sebenarnya, tapi kita ada hujah yang saya lihat, kita bukanlah memandai-mandai, tetapi kita nak memandaikan rakyat yang tidak pandai tadi. Maka kerajaan perlu apa, law change society dalam kes ni, bukannya society change the law, sebab society kita masih lagi tak faham. Jadi kerajaan perlu campur tangan untuk menjaga kebajikan cucu yang patah titi tadi.
Saya ingat itu saya cover untuk soalan tadi lah. Okey, baik Tuan Temizi, untuk sebagaimana yang telah diberitahu oleh Tuan Temizi tadi, wasiat wajibah ini adalah basically dia beri datuk kepada cucu dan waris-waris ke bawah. Okey, Tuan telah explain tentang dari sudut hukum-hukum, tapi bagaimana pula dengan prosedur wasiat wajibah ini dilaksanakan di Malaysia, dan apakah dari segi peruntukan ataupun enactment yang diguna pakai, sebab setahu saya yang enactment yang diguna pakai adalah dari segi Selangor, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Enactment, kalau negeri yang tak ada guna enactment, macam mana? Negeri tersebut dia guna pakai peruntukan undang-undang yang macam mana? Okey, dari sudut prosedur untuk pelaksanaan wasiat wajibah, setakat yang ada hari ini kita maknanya cucu tersebut perlu pohon. Pertamanya kita kena faham bahawasanya enaman wasiat di Malaysia hanya ada 6 negeri saja. Saya ada juga dalam slide saya tu, maknanya dimulakan dengan Selangor pada tahun 1999, kemudian Negeri Sembilan 2003, Melaka 2004, Kelantan 2009, Pahang 2017 dan Sabah 2018. Negeri-negeri lain masih lagi belum adanya enakmen wasiat secara black and white lah, maknanya tidak ada enakmen wasiat. Kenapa tidak ada tu saya kena tanya wakil rakyat lah kat sana, kenapa dia belum lagi meluluskan enakmen wasiat, ataupun dia duduk berpolemik lagi nak buat ke tak nak buat. Di negeri-negeri yang adanya enakmen wasiat orang Islam ni memang ada satu peruntukan tentang wasiat wajibah, selalunya pada Seksyen 27. Saya taklah hadam ke semua 6 negeri tu. Kadang-kadang kita nak cari enakmen wasiat orang Islam negeri ni pun payah. Tapi selalunya mereka enakmen tentang wasiat wajibah ini klausa dia adalah pada Seksyen 27. So dari segi pelaksanaan sekarang ini, apabila cucu ni bila dia tak dapat harta faraid untuk datuk dia, kalaulah dia mahukan hak wasiat wajibah tadi, nak tak nak maka cucu hendaklah memfailkan saman. Memfailkan saman terhadap maknanya waris faraid yang lain menjadi defendant. Jadi maknanya kita kata cucu lawan pak saudara dia lah. Cucu lawan pak saudara ataupun cucu lawan mak saudara dia. So ini adalah agak selalunya cucu tak lawan lah. Maknanya anak saudara ni dia tak lawan lah pak saudara. Anak saudara selalunya dia tak lawan lah. Kecuali dengan adanya sebenarnya peruntukan tu supaya mak saudara ataupun bapa saudara tadi tu lebih memahami sebenarnya. Tapi kalaulah tak faham, terpaksalah difailkan. Sebab kalau tak dipohon, maka waris patah titi tadi tak akan dapat hak dia. Sebab hak dia tidak datang secara automatik. Dia hendaklah dipohon. Jadi yang ada seksyen tadi dia boleh pohon lah berdasarkan seksyen tersebut. Yang tidak ada enakmen wasiat negeri-negeri tadi, maka apa yang boleh dilakukan adalah peguam syar'i di negeri terbabit dia boleh berhujah bahawasanya sudah pun ada fatwa di peringkat negeri yang mengharuskan wasiat wajibah. Bahkan di peringkat persekutuan pun sudah pun ada satu fatwa yang kita kata apa, yang digazetkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Maknanya di peringkat negeri pun ada, di peringkat kebangsaan pun sudah pun ada. Jadi di negeri yang tidak ada enakmen tadi, peguam syar'i boleh berhujah tentang tadi. Tapi dia jadi macam, kalaulah defendant itu membangkang, dia akan jadi panjang lah sikit dan tidak semestinya hakim pun akan terus bersetuju sebab hakim tidak terikat dengan pandangan-pandangan, hakim terikat dengan apa yang dikanunkan dengan statute. Maka yang ada dalam statute itu lebih kuat lah. Tapi dari sudut pelaksanaannya dia belum lagi menjadi automatik. Sebab itulah saya ataupun mana di peringkat pusaka kecil, di peringkat pengurusan pusaka kecil di JKPTG, kalau ada cucu yang inginkan wasiat wajibah ini, pegawai pusaka mungkin boleh tanya, dan kalaulah mak saudara ataupun bapa saudara ini setuju, maka dia boleh bagi secara permuafakatan
Tapi kalau tak setuju juga, maka pegawai pusaka juga perlu hold, perlu KIV dulu dan kes itu perlu dipohon di mahkamah syariah dan setelah dapat perintah pengesahan di mahkamah syariah boleh bawa ke di pusaka kecil untuk disahkan adanya hak waris patah titi tadi. Wasiat wajibah itu disahkan. Itu di sudut pelaksanaan sekarang lah. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Trimizi atas penjelasan dan penerangan berkaitan dengan prosedur dan undang-undang enactment yang diguna pakaikan. Saya ingin bertanya berkaitan dengan syarat-syarat yang wasiat wajibah yang Tuan Trimizi telah terangkan sebentar tadi, adakah terdapat had minima usia untuk cucu tersebut memohon ataupun melayakkan diri di dalam dari wasiat wajibah? segi had umur, sebenarnya tidak ada had umur. Apa yang berlaku ialah perbahasan akademik. Apa yang berlaku pada tahun 1999 apabila negeri Selangor yang bagi saya secara positifnya advance lah. Dia terkehadapan apabila Dewan Undangan Negeri meluluskan enakmen wasiat orang Islam Selangor 1999. Maka dua perkara yang agak kita kata benda baru dalam wasiat iaitu wasiat kepada waris dengan wasiat wajibah. Tetapi malangnya negeri Selangor bagi saya terdapat kesilapan penderafan pada Seksyen 27-2 dan 27-3 apabila di 27-1 dia kata cucu, tetapi di klausa 27-2 dan 27-3 dia sebut perkataan kanak-kanak. Jadi ini yang menjadi perbahasan sama ada cucu yang bertaraf kanak-kanak sahaja yang layak kepada wasiat wajibah ataupun asalkan cucu. Tetapi di dalam versi bahasa Inggerisnya dia sebut sebagai cucu saja, dia tidak spesifikkan tentang umur. Jadi kes ini kebetulan saya pada tahun 2011, 2012 lebih kurang, saya ada kes yang mana klien saya itu memang lebih umur 18 tahun lah. So jadi kita bawa kes ini di Selangor dan isu ini yang dibangkitkan oleh pihak defendant. Isu ini dibangkitkan oleh pihak defendant dan malang kepada klien saya. Akhirnya kita gagal untuk membuktikan klausa ini kerana klien plaintiff dalam kes ini bukanlah kanak-kanak sebab seksyen klausa kurungan 2 dan kurungan 3 tu ditulis kanak-kanak. Tetapi perkara ini settle kerana ia sudah pun dipinda pada tahun 2016, Selangor pinda. Akhirnya perkataan kanak-kanak itu diganti dengan perkataan cucu. Bukan perkataan kanak-kanak saja, bahkan Selangor telah kita kata dia rephrase balik klausa tersebut. Dan ini isu ni hanya berlaku di Selangor saja sebab walaupun Negeri Sembilan Melaka sebenarnya dia macam copy paste Selangor je. Negeri Sembilan 2003, Melaka 2004 macam copy paste Selangor, tetapi Negeri Sembilan dan Melaka tidaklah copy paste yang salah tu. Dia tidak copy paste kanak-kanak tu. Dia letak cucu juga. Jadi Negeri Sembilan dan Melaka kira selamat lah sebab dia asalkan cucu. Maka dia boleh pohon sebagai wasiat wajibah. Dan sekarang ni pun tak ada isu lah, tak ada hak umur. Sebab dari segi faraid pun kita bukannya melihat kepada hak umur, kita melihat kepada dia panggil tabaqat, melihat kepada status. Asalkan dia cucu, maka dia layak untuk memohon untuk wasiat wajibah jika dia terpatah titi daripada datuk dia. Okey, untuk soalan yang seterusnya, berdasarkan pengalaman Tuan sendirilah. Sekarang ni berdasarkan buku yang ditulis oleh Tuan Trimizi iaitu Waris Patah Titi, saya mendapati Tuan ada berkongsi sedikit pengalaman dalam mengendalikan kes-kes berkaitan wasiat wajibah. So, boleh Tuan berkongsi dengan para penonton tak tentang kes tersebut secara ringkas? Itulah kes yang saya kongsi itu sebenarnya kes yang berkait dengan had umur bagi cucu tadi. Jadi
kes tu walaupun kami kalah, tetapi sebenarnya bahasa bongkak, bahasa kasarnya seolah-olah kami menang lah, sebab kes itu mungkin menyebabkan kerajaan negeri Selangor adanya push dalaman untuk meminda klausa tersebut. Jadi kes itu, tetapi tak apalah kalah pun, tetapi dia menjadi asbab ataupun ialah mungkinlah kerajaan negeri Selangor dah nak pindah, tapi dengan adanya kes-kes mahkamah yang kami bawa, satu kes tu je sebenarnya. Jadi dia lebih push secara dalaman. Itu kena tanya MAIS ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam penderafan penggubalan enakmen wasiat orang Islam negeri Selangor lah. Cuma dari segi pengalaman saya tadi, apabila adanya waris patah titi ni dia mau pohon wasiat wajibah, maka nak tak nak dia kena bawa ke mahkamah syariah, dan ini menyebabkan tak jadi bawa. Tak jadi bawa sebab masyarakat kita memang mengelakkan daripada berlakunya macam konflik bergaduhnya antara anak saudara dengan mak saudara ataupun bapa saudara. Jadi sini sedikit sebanyak akan menyulitkan juga cucu yang terpatah titi tadi untuk mendapat hak mereka, sebab hak itu hanya diberi apabila dipohon dan dibenarkan oleh mahkamah syariah, kecuali lah adanya permuafakatan. Kalau ada permuafakatan, maka dia dipohon dan terus saja diberi atas dasar permuafakatan tadi. Jadi sebenarnya kes mahkamah pun saya ingat tak ada banyak tentang wasiat wajibah, sebab tak ramai yang faham, dan mungkin ataupun kalau kita nak berbaik sangka, maknanya mak saudara dengan bapa saudara ni dia masih lagi berbelas ihsan kepada anak saudara dia, maka dia bagi. Kau tak payah pohon lah, kita bagi token, kita bagi, maka dia jaga kebajikan, maka klausa ini hanya ada sebagai reserve. Mungkinlah, saya pun tak tahu, kena buat kajian, universiti kena buat kajian secara data lah. Wallahualam. Okay, baiklah. Terima kasih atas penerangan dan jawapan yang sangat mudah dipahami sebentar tadi oleh Tuan Tmizi. Baiklah, sebenarnya untuk sesi yang pertama kita tadi, kaitan soalan yang telah diberikan kepada speaker telah pun selesai, iaitu sesi yang pertama, dan kita akan teruskan dengan sesi yang seterusnya, iaitu soalan daripada penonton. Dan sebelum tu, saya ingin simpulkan sedikit berkaitan dengan apa yang Tuan Tmizi katakan sebentar tadi. Maksudnya di sini kita fahamlah maksudnya betapa pentingnya menjaga manfaat ataupun kebaikan cucu yang kita sebut sebagai waris patah titi tadi untuk membela nasib mereka. Dan penting juga kesedaran bagi ibu saudara ataupun bapa saudara mereka untuk membela nasib cucu tersebut bagi mendapatkan demi masa depan cucu juga. Jadi sebelum kita teruskan dengan soalan daripada penonton di ruangan komen, saya ada tertarik dengan satu soalan, iaitu daripada saudari Nurin Najwa Ahmad Sobri. Okay, soalan beliau berbunyi, jika cucu tersebut dah cukup harta atau ibu bapa dah bagi wasiat sebelum meninggal, adakah dia masih layak mendapat harta melalui wasiat wajibah? Dipersilakan Tuan Tmizi. Oh, ini dia andaikan, maknanya ibu bapa tu sendiri sudah pun meninggalkan harta pusaka. Jadi cucu tersebut sudah pun berharta ataupun tidak berhajat kepada harta. Kemudian datuk pula mati. So datuk pun ada harta juga. Jadi cucu tadi secara logiknya dia sudah tidak perlu kepada wasiat wajibah, sebab dia pun sudah mendapat harta daripada mak ataupun bapa dia yang meninggal sebelum datuk dia. Dia dari segi perundangan dia tidak melihat kepada case by case basis. Apabila sesuatu perundangan itu dibuat, dia hanya dibuat secara umum. Sama ada cucu kaya atau cucu miskin, apabila mereka ini adalah cucu yang patah titi, maka mereka layak untuk memohon. Sama ada
miskin, kaya, dia tidak menjadi persoalan. Begitu juga tentang faraid, sama ada derhaka ataupun taat, semuanya dapat sebab kita melihat kepada disiplin fiqh, bukannya kita melihat kepada disiplin disiplin ihsan atau semuanya. Tetapi benda-benda macam ni perlu kepada consultation bagi saya. Kalaulah cucu itu pun tidak berhajat kerana sudah pun kita kata kebajikan itu sudah pun terjaga, maknanya kita punya ghayah ataupun kita punya hikmah di sebalik klausa tersebut tidaklah mendesak kepada cucu itu, maka peguam boleh advise supaya maknanya harta atuk itu bagi dekat anak-anak atuk lah. Maknanya dia sudah pun terbela dengan disebabkan mak dan ayah dia pun mempunyai harta dan sudah pun cukup lah. Tetapi kalaulah nak juga, benda itu tidak menghalang kerana undang-undang dia tidak menyebut sama ada kaya atau miskin, kebajikan, terbela tak terbela, asalkan tabaqat dia adalah cucu yang patah titinya tadi, maka dia boleh memohon asalkan dia tidak adanya wasiat yang dibuat daripada datuk. Yang dia dapat tu adalah harta pusaka mak ayah dia, maka perlu diandaikan mak ayah dia tu masih lagi hidup masa datuk dia meninggal pula. Dia jadi macam tu. So dia adalah dua pusaka yang berlainan. Boleh faham tak? Oh, baik. Maksudnya, terima kasih Tuan Trimizi. Maksudnya di sini walaupun sudah ibu bapa mewariskan harta, maksudnya walau jika status dia bergelar waris patah titi, dia tetap layak untuk memohon wasiat wajibah, betul? Betul. Jadi, baiklah, terima kasih. Semoga jawapan tadi dapat menjawab ya saudari daripada yang bertanya sebentar tadi, saudari Nurin. Baiklah, seterusnya akan teruskan lagi dengan soalan daripada penonton. Saudari Kusia, saya ternampak ada satu soalan. Apakah yang akan menyebabkan wasiat wajibah terbatal selepas dibuat? So, rasanya Tuan Trimizi boleh enlighten lah soalan ni macam mana? Wasiat wajibah dia tidak terbatal kalaulah datuk sudah pun ada wasiat. Kita namakan sebagai wasiat ikhtiariah. Maknanya datuk itu sendiri dia menjaga kebajikan cucu tadi, dia sudah pun buat wasiat kepada cucunya itu. Maka wasiat ikhtiariah ini, wasiat yang dibuat oleh datuk kepada cucu ni, dia prevail, dia mengatasi wasiat wajibah. Wasiat wajibah dia hanya akan datang untuk tampung kekurangan sekiranya wasiat itu mungkin jumlahnya sedikit. Jadi wasiat wajibah dia tidak terbatal kalaulah dipohon dan dibenarkan, maka dia dapat sebagaimana hak dia. Cuma kita kena faham pengiraan tadi. Dia cara kiranya ialah diandaikan ibu dan bapa kepada cucu tadi masih lagi hidup. Diandaikan hidup. So kalau mak ayah dia hidup, dia dapat berapa bahagian untuk datuk dia. Tetapi tidak boleh melebihi kadar 1/3 sebab dia berupa wasiat. Macam tu. Jadi kalaulah datuk tu sudah pun buat wasiat kepada cucu sebab dia kata cucu ni tak dapat harta pusaka sebab dia bukan waris faraid, dia pun buat wasiat siap-siap. Maka wasiat datuk kepada cucu tu terpakailah. Dan kalau di cucu tadi rasa tak cukup, maka dia apply, dia pohon wasiat wajibah untuk mencukupkan hak maksimum 1/3 tadi ataupun mengikut kadar faraid yang mak ataupun ayah dia patut dapat tu. Jadi yang terpakai adalah wasiat ikhtiariah tu maintain. Tapi kalau wasiat ikhtiariah tu melebihi kadar 1/3, maka yang lebih itu perlu mendapat keizinan daripada waris faraid yang lain. Tapi dia bukanlah membatalkan keseluruhan wasiat yang dibuat tadi. Dia hanya kadar itu akan dikurangkan kepada 1/3 sahaja sebab wasiat tidak boleh melebihi 1/3. Dia taraf wasiat wajibah ni masih lagi bertaraf wasiat. Maka dia adalah kadar dia adalah 1/3. Okey, baiklah. Terima kasih Tuan Trimizi. Bermaksud di sini ada pembahagian yang telah ditetapkanlah iaitu 1/3 kadar untuk wasiat wajibah ini. Berikutnya adalah soalan daripada Nur Fatihah yang berbunyi,
perlukah cucu hadir semasa wasiat wajibah dibuat? Soalan tu. Okay, boleh Tuan jelaskan di sini? Tadi berkaitan dengan kadar wasiat wajibah tadi, 1/3 tu dia punya maksimum dia tak semestinya 1/3 dapat kat cucu. Kalaulah mak dan ayah dia faraid dia tak sampai 1/3, maka cucu tu pun tak sampai 1/3 lah. Dia 1/3 tu maksimum. So nak kira kadar dia, kita kena kira struktur faraid bagi setiap kes. So ini dia jadi complicated sikit, dia kena masuk kelas faraid dan kira. Tentang cucu tadi apabila dia pohon wasiat wajibah, maka dia menjadi plaintiff, maka dia perlu kuat. Maka dia perlu kuat sebab dia perlu berdepan dengan bapa saudara dengan mak saudara dia yang menjadi defendant. Sebab tu dia jadi macam kurang seronok lah sikit, dia jadi saman menyaman ataupun kalaulah mak saudara ataupun bapa saudara tadi dia kata biar mahkamah lah yang decide. Biar mahkamah yang decide. Dia bukan nak saman sangat pun, tapi dia jadi nak bagi pun rasa macam confused sebab faraid kata tak rapat. Jadi kadang-kadang mungkin ada kes yang mereka sebenarnya tidak bergaduh pun. Mereka just mahukan pengesahan itu di mahkamah, kerana kalau mahkamah tidak sahkan, maka pusaka kecil reluctant untuk menggunakan enactment wasiat orang Islam ni, sebab pusaka kecil dia guna akta probate ataupun pusaka kecil tak guna akta probate, pusaka kecil dia guna akta pembahagian, akta pusaka kecil dan pembahagian 1955. Jadi dia tak guna enactment wasiat tu. Jadi kerana keperluan kepada pengesahan tadi, mungkin pihak-pihak perlu buat permohonan di Mahkamah Syariah, dan memang cucu perlu hadir lah, bersama peguam. Kemudian dia adalah statement, dia jadi macam bicara lah, full hearing lah, walaupun sama ada realitinya tu betul-betul bergaduh bermasa muka ataupun sekadar formality itu bergantung kepada kes lah. Tetapi pengalaman saya, apabila benda ni tidak jelas dan benda ni tidak faham, kadang-kadang dia menyebabkan hubungan yang sedikit retak lah. Sebab cucu akan kata, apa ni, bapa saudara, mak saudara terlalu kedekut, langsung tak nak bagi kat dia. Kemudian mak saudara, bapa saudara pula kata, kau bukan yang tak ada duit pun, kau dah kaya juga. Tapi atuk lagi kaya. Jadi benda-benda macam ni, dia sebenarnya nak tak nak, kalau cucu tu mahu juga, memang dia perlu berdepan dan memang dia perlu hadir dan memang dia perlu kental lah. Dan ada kes yang saya handle, separuh jalan apabila nenek tu pula nangis-nangis. Yang matinya atuk, jadi nenek tu hidup lagi, isteri kepada atuk. Jadi isteri dapat 1/8, kemudian anak-anak atuk ni menghabiskan sebagai asabah bil ghairi. Cucu yang terpatah titi tadi, walaupun dia sudah ada harta, dia sudah dewasa, tetapi datuk ni kaya. Datuk ni kaya dan dia rasa dia juga tidak boleh dinafikan kerana ayah dia meninggal lebih awal. Jadi bagilah sedikit untuk dia merasa juga harta atuk dia. Tetapi bila cucu bergaduh dengan bapa saudara, dengan mak saudara, nenek yang menangis. Bila nenek menangis, cucu pun tak sanggup untuk dia sanggup lah bapa saudara, mak saudara, tapi dia tak sanggup untuk melihat nenek yang menangis. Itu benda-benda macam tu adalah benda-benda yang realiti berlaku apabila adik-adik kita ni jadi peguam nantilah. Jadi kita pun kena kita bukannya bertindak macam robot. Peguam bukan bertindak macam robot. Kita ada emosi kita dan kita boleh lihat kes tu dan kita advise apa yang sesuai dan adil lah, sebab peruntukan itu dia some sort of macam backup. Tapi kalau tengok kes by kes lah. Tapi tadilah memang cucu tu perlu kuat juga lah untuk berdepan di sepanjang proceeding. Baiklah, terima kasih Tuan Ahmad Tmizi atas penerangan tadi. Maksudnya di sini sebagai cucu tu kena kuat lah. Maksudnya kita dapat gambaran lah situasi sebenar yang berlaku di realiti ya. Dan seterusnya mungkin ada soalan yang tertarik kepada
Saudari Amira daripada penonton. Saya ada satu soalan daripada yang tertarik dengan soalan Hanisah. Soalan ni agak-agak patut ke peguam nasihatkan supaya memasukkan waris patah titi dalam senarai waris-waris andai dia dapat tahu perkara itu patut dibuat. So macam mana Tuan Tunisi? Itulah apabila kita handle kes-kes yang melibatkan pusaka, maka kita kena siasat waris sedetail-detailnya. Kebanyakan kes pusaka dia pergi kepada pusaka kecil sebab harta ni tak lebih daripada 2 juta dan selalunya ada harta yang bersifat harta ta'lih. Jadi walaupun waris patah titi ni tidak tersenarai sebagai waris kepada si mati, maka saya nasihatkan kita bagi penerangan kepada kepada anak-anak ni, anak-anak kepada si mati ni, bahawasanya di sana terdapat anak saudara yang sudah pun mak ayah dia meninggal, maknanya adik-beradik engkau meninggal lebih awal daripada engkau, menyebabkan harta ayah engkau anak saudara ni tak dapat. Maka mereka ini perlu ataupun kalaulah kebajikan mereka ini tidak terjaga, maka adanya peruntukan undang-undang yang mereka ini boleh pohon. Jadi macam mana dengan kes ni, kehidupan mereka, kalaulah rasa nak bagi kepada mereka, maka boleh nyatakan kepada pegawai pusaka di unit pembahagian pusaka kecil tentang kewujudan waris patah titi dan hasrat supaya diberi secara muafakat tanpa perlunya mereka memohon. Tapi kadang-kadang pegawai pusaka dia tak bagi secara direct juga sebab pegawai pusaka dia terikat dengan Seksyen 12/7 Akta Pusaka Kecil Pembahagian 1955 yang mana pembahagian tu hendaklah kepada waris. Pembahagian adalah mengikut undang-undang Islam. Dan undang-undang Islam tu adalah mengikut faraid, tapi wasiat wajibah ini dia secara kasarnya dia melanggari faraid lah. Sebab tu dia jadi wasiat. Dia bukannya faraid. Dia wujudnya secara wasiat yang diwajibkan oleh kerajaan. Jadi sebahagian pegawai pusaka yang melihat kepada seksyen itu, dia kata kami tak boleh juga untuk bagi perintah pembahagian kepada cucu ni. Jadi perlu dilantik pentadbir, nanti pentadbir bagilah kepada cucu ni. Jadi kena pohon pentadbir. Dia bagi dulu borang F, kemudian filekan borang P, kemudian barulah dipohon atas dasar ataupun dilantik dulu macam proksi dulu, terima sekejap, kemudian ditukar nama kepada kalaulah harta ta'lih lah, kalau harta ta'lih masuk kepada pentadbir boleh terus saja bagi duit-duit itu kepada waris patah titi tadi, dia lebih senang. Jadi benda tu pun bergantung kepada kes dan bergantung kepada macam mana pegawai pusaka itu melihat dan macam mana dia nak settlekan benda tu. Sebab wasiat wajibah ni dia enakmen di negeri, sedangkan pengurusan pusaka tu bukan di mahkamah syariah. Pengurusan pusaka kalau kita belajar sama ada di pusaka kecil ataupun di mahkamah tinggi, ataupun kalau tidak melibatkan harta ta'lih dia dibuat di amanah raya. Kecualilah mahkamah syariah Kota Kinabalu Sabah yang berbidang kuasa untuk terus membahagikan harta ta'lih kepada Muslim di Sabah lah. Jadi yang lain tu nak tak nak pengurusan tempat lain, tapi pengesahan wasiat wajibah tempat lain, itu pun student universiti kena buat lah. Cabaran dan halangan mahkamah pusaka, penubuhan mahkamah pusaka di Malaysia. Contohnya lah, saya sedap aja bagi, saya bukan student. Wallahualam. Baiklah, terima kasih atas penerangan Tuan Ahmad Tirmizi sebentar tadi ya. Maksudnya peranan di sini sebagai student universiti kita kena banyak lagi jalankan kajian ya. Baiklah, Saudari Amira, ada apa mungkin soalan yang terakhir daripada penonton?
Ataupun Soalan terakhir daripada Ahmad Sobri. Soalan dia, macam mana kalau ibu bapa cucu tu pembunuh datuk tu sendiri, adakah cucu tu boleh dapat harta daripada wasiat wajibah? Dia bunuh datuk dia untuk dapatkan wasiat wajibah. Adakah dia dapat wasiat wajibah tersebut? Ini memang power soalan ni. Sebab dia macam ni. Wasiat wajibah ni satu ijtihad daripada penggubal undang-undang. Maka dia bukanlah suatu yang ada hukumnya dari sudut ulama. Maka penggubal undang-undang itu sendiri yang seolah-olah kreatif untuk mereka cipta tentang klausa wasiat wajibah. Jadi di dalam penderafan wasiat wajibah ini pun di 6 negeri kita ada tadi pun, kita masih lagi belum seragam. Ini intro kepada soalan tadi. So kita masih lagi belum seragam kerana ada 3 negeri yang mengatakan wasiat wajibah ini hanya terpakai kepada cucu daripada anak lelaki sahaja. Itu pun ada saya buat ringkasan slide saya. Di negeri, kalau tak silap saya, negeri 9 Melaka, dia kata wasiat wajibah ni terpakai kepada cucu daripada anak lelaki. Maka cucu daripada anak perempuan sampai sudahlah patah titinya. Sebab cucu daripada anak perempuan adalah waris zawil arham. Jadi saya nak hurai waris zawil arham ni panjang pula lah ceritanya. Jadi tapi tetap fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan mengatakan tak kisah sama ada cucu daripada anak lelaki ataupun cucu daripada anak perempuan. Mana yang mati ni sama ada mak dia ataupun ayah dia, maka cucu tadi adalah berhak kepada wasiat wajibah. Tapi penderafan undang-undang di peringkat negeri, dia tidak seragam. Dia jadi ada 2 blok yang berasingan. Yang tak buat draft langsung pun lagi ada, lagi banyak. 8 negeri lagi tak buat. Yang 6 negeri buat ni pun dia ada 2 blok yang berbeza. Jadi tentang isu sekiranya mak dan ayah yang meninggal tu, dia terhalang mendapat faraid. Jadi adakah cucu tadi berhak untuk memohon wasiat wajibah kepada datuk? Setakat bacaan saya, benda ni tidak tertera di dalam klausa, tidak tertera di dalam enakmen wasiat. Tidak tertera dalam enakmen wasiat sama ada cucu tadi layak atau tidak layak. Maknanya secara surface, cucu itu masih lagi layak. Cumanya mungkin boleh dibahaskan bahawasanya cucu itu tidak layak kerana di dalam pengiraan itu ada dibuat bahawasanya kadar wasiat wajibah adalah berdasarkan andaian bahawasanya ibu bapa itu hidup. Jadi kalau ibu bapa itu hidup, ibu bapa itu yang menjadi kita nak kata bunuh tu kasar sangatlah, yang menyebabkan kematian datuk lah. Bukan dia sengaja bunuh, dia bawa kereta, dia yang mengantuk, aksiden ada ayah, ada datuk tu lah, jadi datuk tu yang meninggal sebab dia yang mengantuk. Jadi cucu tu sebenarnya dari segi mazhab Syafi'i dia terhalang menerima kerana dia menyebabkan kematian walaupun tidak sengaja. Jadi kalau ditafsirkan klausa tentang kita panggil pengiraan wasiat wajibah tadi, maka cucu tadi juga terhalang lah. Cucu tadi terhalang untuk memohon wasiat wajibah datuk. Sebab apa? Sebab jika diandaikan mak ayah dia pun masih hidup, mak ayah dia pun terhalang sebab mak ayah dia adalah menjadi penyebab kepada kematian datuk. Dia tidak tulis secara harfin biharfin ataupun word by word, tapi kita boleh faham secara implied meaning dia. Bagi saya cucu tadi terhalang, apa yang saya faham lah, tapi benda ni belum dites di sudut jurnal hukum. Saya belum jumpa kes lah sampai ke tahap tu. Sebab kadang-kadang kes di Malaysia ni pun walaupun bukan melibatkan wasiat wajibah, kes faraid yang biasa pun kadang-kadang tidak didedahkan punca kematian si mati. Si mati meninggal kerana kemalangan. Padahal yang membawa kereta itu adalah anak. Jadi kalau dibagi tahu di mahkamah syariah kemalangan itu berlaku kerana anak ini yang
cuai, maka mengikut mazhab Syafi'i, anak ni tak dapat harta pusaka ayah dia. Tapi banyak kes yang tidak didedahkan begitu. Jadi saya tengok, ataupun mungkin saya terlepas pandang, maknanya benda ni belum lagi sedar, ataupun kita masih lagi, sebab kita pun tidak ada akta ataupun enaman faraid. Sebab yang kata tak boleh, maknanya apa, menyebabkan kematian si mati itu terhalang disebabkan adanya berlaku pembunuhan tidak sengaja adalah mazhab yang tiga lah, mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi. Tetapi mazhab Maliki kata kalau pembunuhan tidak sengaja dia tidak terhalang, maknanya still dapat lah sebab dia bukan sengaja. Tapi kalau bunuh dengan sengaja memang terhalang lah, itu jahat sangat lah tu. Kalau waris bunuh itu dah jadi macam cerita mereka Beverly Hills apa semua, Beverly Heights apa semua, itu nak berebut harta ayah pergi bunuh sebab insurans mak ayah dah berjuta. Itu memang Islam maknanya sepakat ulama lah, kalau sengaja bunuh memang terhalang lah. Jadi cucu pun juga terhalang sebab mak ayah dia yang bunuh atuk kan. Jadi apa, ataupun kita kata dia berlaku macam serentak lah, berlaku serentak, kematian yang serentak. Bukan serentak juga dia berlaku aksiden, tapi mak ayah dia mati, seminit dua baru atuk mati. Maka dia adalah waris patah titi, tapi atuk tu mati kerana kecuaian mak ayah dia yang apa menyebabkan berlakunya pembunuhan. Maka kalau mengikut pemahaman saya berdasarkan klausul dalam Seksyen 27 di nama negeri itu, maka cucu tadi tidak layak lah. Sebab bila diandaikan mak ayah dia hidup, mak ayah dia pun tak dapat. So macam mana dia nak dapat? Wallahualam. Okey, setakat itu saja sesi Q&A kita pada malam ni sebab masa sangat singkat je sekarang ni, dah 9.35. Oleh itu saya Baiklah, paskan terima kasih kembali diucapkan kepada Tuan Ustaz Azizi Rikus. atas jawapan tadi. Saya ucapkan terima kasih atas jemputan. Saya berharap perkongsian saya ini bermanfaat dan apa yang baik itu datangnya daripada Allah, apa yang kurang itu adalah kerana kelemahan jelas ke saya. dengar? Jelas. Saya bagi wording akhir saya maknanya terima kasih kepada adik-adik kita yang menjemput saya, dan saya berharap perkongsian saya ini memberi manfaat lah kepada perkongsian ilmu yang baik datangnya daripada Allah, yang kurang itu kerana kelemahan diri saya sendiri. Wallahualam. Baik, Tuan Temizi, terima kasih untuk sebab hadir pada malam ni sebagai speaker kami, dan kita nak sedikitlah nak promote sikit buku Tuan Temizi sendiri, iaitu Waris Patah Titi. So dari mana siapa yang ada lagi keinginan untuk mengetahui lebih mendalam apa itu wasiat wajibah, bolehlah beli e-book daripada ditulis oleh Tuan Temizi sendiri, iaitu bertajuk Waris Patah Titi. So itu saja untuk pada malam ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Tuan Temizi. Sama-sama.